أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kami bersama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan sakibaki kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan berbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita nak hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyaknya nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana matlamatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berada pada bab yang ketujuh, iaitu pada menyatakan kasih akan dunia. Pada perbincangan terdahulu kita telah melihat apakah yang dimaksudkan ia akan kasih akan dunia dan mengapakah sifat tersebut dicela pada syarak. Pada sudutnya bagaimana yang telah kita bicarakan pada perbincangan terdahulu. Dan insyaAllah pada malam ini kita sampai kepada hadis Nabi ataupun sabda Nabi SAW. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbatan ma. Dalam satu hadis Nabi menceritakan kepada kita tentang nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, tempat yang kita hidup ni, yang selalunya kebanyakan manusia memandang terlalu indah dunia ni, macam-macam benda ada. Tapi kita nak tengok pula daripada sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan harga di sisi Allah Ta'ala tentang dunia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala ni. Maka kata Nabi SAW, jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk, nescaya tiada memberi minum ia akan kafir daripada sekali minum air. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita, laukan natib dunia, kalaulah dunia ni ada harga di sisi Allah Ta'ala. Dan reganya tu pula, apa reganya? Bukan sebukit mat, bukan segunung mat. Rega dia tu sebelah sayap nyamuk. Allahu Akbar. Kalau dunia ni, Nabi sebut dalam hadis, kalaulah dunia ni ada reganya di sisi Allah Ta'ala, dan reganya tu ada rega sebelah sayap nyamuk, nescaya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala takkan bagi minum seteguk pun kepada orang kafir. Jadi nak tunjuk pada kita hari ni, orang kafir boleh minum tak? Bukan cakap seteguk, 1 gram pun dia boleh minum. Ikut larat dia nak telan, dia telan. Nak menunjukkan apa? Bahawa sebalik daripada itu nak memahamkan kepada kita, sesungguhnya dunia ni tak ada rega pun di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala tentang dunia yang indah ni. Kita tengok berkenan, tengok ni berkenan, macam-macam benda ada dalam dunia ni. Rupa-rupanya di sisi Allah Ta'ala sehabuk pun tak ada nilai. Jadi kerana itulah ditegah kepada kita untuk kasih akan dunia. Oleh kerana dunia ni dari segi hakikatnya tak ada nilai, mengapa pula kamu menjadikan dunia itu sebagai kecintaan kepada kamu? Sepatutnya kamu mencintai Allah dan Rasul.
Itu benda yang lebih utama. Tapi terbalik, kamu mencintai sesuatu perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langsung tak ada rega di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sebenarnya. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Bermula dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Maka Nabi menyebut kepada kita tentang hakikat dunia ini. Maka Nabi kata di sini, "Ad-dunya sijnul mu'minin." Dunia ni adalah penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa Nabi umpamakan dunia ni sebagai penjara? Kerana orang beriman, waktu dia hidup di atas muka bumi ni, banyak benar patah larang. Itu hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala letakkan. Ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Macam orang dalam penjara, nama pun penjara. Makan ikut orang bagi, nak jalan hak mana boleh je, nama pun penjara. Maka simboliknya kehidupan orang beriman di atas muka bumi ni, inilah hakikat dia. Kita nak buat semua benda boleh tak? Tak boleh. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi buat, ada benda yang Allah Ta'ala tegah buat. Tapi selalunya yang ditegah tu suka benar kita tak? Sebab seronok. Tapi yang tu yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maka kerana itulah Allah Ta'ala Nabi sebut, dunia ni adalah merupakan penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafirin, dan menjadi syurga kepada orang kafir. Kafir dia mana ada kira halal haram disapu belaka. Halal sapu, haram pun sapu. Kita tak boleh hak haram, hak halal dia boleh. Nampak? Nak bagi faham pada kita di sini. Tetapi esok di hari akhirat pula terbalik pula kehidupan dia. Maka dia menjadi apa? Menjadi penjara kepada orang-orang kafir dan menjadi syurga kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hakikat ni hanya berlaku di dunia. Maka itulah kehidupan orang yang beriman. Itulah kita hidup di atas muka bumi ni. Masa kita tak sama dengan orang kafir. Kita ada 5 kali stop jap pergi sembahyang. Orang kafir boleh buli, dia nak sembahyang tu suka dia. Dia tak sembahyang, betul? Memang dia tak sembahyang tu. Dia nak bagi faham. Kemudian dia ada istilah daripada sudut pahala, daripada sudut nak faham dosa. Walaupun dalam agama mereka ada istilah dosa, tapi dosa dan pahala dalam istilah agama mereka tak sama dengan dalam agama kita. Nampak? Maka semua tu nak menunjukkan daripada sudut apa? Allah Ta'ala jadikan dunia ni sekadar untuk menguji kita sahaja. Sejauh mana kita mampu untuk menggunakan kehidupan dunia ini untuk mencari sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala jadikan dunia ni tempat apa? Tempat ujian. Hidupnya kita di atas dunia ni adalah bukan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada bentuk ujian yang Allah Taala bagi pada kita dunia yang sifatnya sentiasa menarik kita supaya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita apa? Ralik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu kata nama di dunia. Memang itulah Allah Taala cipta dia gitu. Cuma bagaimana kita nak cari jalan kepada kita supaya kita yang boleh kontrol dunia, bukan dunia yang kontrol kita. Kebanyakan hari ini manusia, dunia yang kontrol mereka. Maka kerana itu mereka sentiasa menghambat dunia. Yang mana sifat dunia ni lagi dia kejar, lagi dia lari. Pelik betul Allah Ta'ala buat dunia ni spesies dia gitu. Lagi dia kejar, lagi dia lari. Memang takkan dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agama. Agama itu sebagai pemandu, panduan yang akan memandu kita bagaimana untuk menghadapi dunia. Kalau ikut hawa nafsu kita, habis belaka kita dah. Kalau ikut nafsu ni tuan, nafsu ada dalam diri ni, macam-macam benda nak buat. Macam-macam benda kita nak langgar. Tapi oleh kerana adanya panduan agama, agama mengajar pada kita, kamu hidup atas dunia, betul hidup atas dunia. Ada benda yang kamu boleh ambil, ada benda yang kamu tak boleh ambil. Bagaimana kamu nak menjadikan kehidupan dunia ni sebagai salah satu daripada tempat untuk kamu menanam sebanyak mungkin hasil untuk kamu tuai di hari akhirat. Sebab kata Nabi SAW, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ni adalah bukan ladang kepada akhirat. Jadi bila sebut ladang ni apa tuan-tuan? Tanamlah sebanyak mungkin supaya esok di hari akhirat kita boleh menuai hasil daripada apa yang kita tanam. Kalau tidak ada benda yang kita tanam, apa benda yang kita nak tuai? Mana mungkin? Maka maksud menanam menanam sebanyak mungkin itu ialah dengan melakukan banyak amal ataupun dalam maksud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara perkara yang
dituntut kepada kita selaku orang yang beriman dalam memahami konsep hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab kita hari ni kalau orang tanya hidup ni lama lah, dah entah bila kita pergi lah. Memanglah cakap-cakap semua orang boleh cakap pun kan. Cerita daripada sudut hak kita cakap tu patutnya duduk yakin kat sini. Kalau yakin kat sini, kita takkan main-main dah. Kita takkan berlebih, orang kata berlebih kurang. Itu sebab kita duduk dalam majlis ilmu, kita pergi mendalami ilmu tujuan, dia nak pergi sampai tahap yakin semua. Yakin ni tuan-tuan, dia takkan buat kerja lain dah. Dia takkan, bahasa mudah ni dia takkan ralik dah. Jadi benda ni nak kena berterusan. Dia asak dia, dia latih dia untuk sehingga dia boleh ikut perintah Allah Ta'ala. Kalau dia biar dia, memang dia nak seronok belaka, hak sedap, hak lagi sebut apa, hak berehat, sebut. Ini semua nafsu belaka, hak semua yang suruh. Itu sebab kalau kita baca dalam hadis-hadis lain disebut, ada manusia dia akan sedar bahawa selama dia hidup bila ketika dia dah mati. Nampak khalid sampai kala tu. Sedar-sedar mati dah. La ilaha illallah wa a'udzubillah. Itu yang paling kita takut. Oleh kerana itulah kita kena ingat bahawa sesungguhnya inilah saat yang kita ada. Kita menyedari bahawa saat kehidupan kita, supaya jangan esok dia apabila di saat kematian itu baru kita sedar, oh selama ni aku hidup, aku mati dah tahun ni. Saat tu baru sedar. Dah mati baru sedar selama ni hidup dah. Tak. Ini adalah orang-orang di antara tanda-tanda orang yang menyesal. Maka dunia dan halangan-halangan lain tu yang sentiasa menghalang kita ataupun yang sentiasa mengajak kita supaya duduk dalam keadaan sentiasa dalam keadaan apa? Lalai. Maka kerana itulah kehidupan kita orang yang beriman di atas muka bumi. Kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW dan para sahabat, kan susah. Nabi ni kalau kita baca dalam sejarah, semua khazanah perbendaharaan kuncinya ada pada Nabi SAW. Ada. Nabi tak yang Allah Ta'ala bagi. Tapi ceritanya daripada sudut macam mana kehidupan Nabi. Andai kata Nabi tak, boleh kan? Cerita bahasa mudah ni, Allah Ta'ala bagi habis semua benda pada Nabi. Sebut apa yang tak diberi pada Nabi. Seluruh daripada sudut ketika Nabi berdakwah di Taif, ketika Nabi dibaling dengan batu, dibaling dengan hina-hinaan, bukit menawarkan, wahai Rasulullah, izinkan aku bukit nak angkat ni, aku empuk menurut Taif. Bukit tawar perkhidmatan pada Nabi SAW. Kalau kita kata, jalan. Kalau kita bagi terus, rapat terus, dah. Tapi Nabi tak gitu, nak ceritakan khazanah. Cuma Nabi mengambil dunia ni daripada sudut apa? Sekadar kehidupan, sekadar kecukupan. Cukup. Itu sebab Nabi ni contoh yang terbaik. Itu sebab Allah Ta'ala jalankan Nabi ni pada kehidupan manusia kebiasaan. Kalau Allah Ta'ala jalan Nabi ni pada sudut kehidupan seorang raja, jenuh kita, pakai tak nak ikut dia. Dah raja, kita bukan raja. Tapi Allah Ta'ala jalankan Nabi ni pada martabat kebiasaan manusia yang semua orang boleh ikut. Engkau raja, engkau boleh ikut Nabi. Engkau orang biasa pun kau boleh ikut Nabi SAW. Semua keadaan. Tak ada alasan orang nak boleh kata tak apalah itu Nabi. Betul, itu Nabi. Tapi daripada sudut jalan kehidupan, dia adalah merupakan jalan kehidupan manusia biasa. Dari sudut manusia kebiasaan, martabat yang paling sederhana. Orang susah pun boleh ikut Nabi, orang senang pun boleh ikut Nabi. Bagi faham pada kita tentang Nabi itu sebagai model. Allah Ta'ala utuskan Nabi, salah satu rahmat, jadi model kepada umat Nabi supaya dapat tengok kehidupan Nabi, supaya boleh contohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka begitulah kehidupan kita di atas muka bumi ni. Maka hidup kita di atas muka bumi ni senang ke? Tak senang rupanya. Susah rupanya hidup di atas muka bumi. Orang yang beriman di hidup di atas muka bumi ni susah. Tapi dia sanggup menanggung kesusahan demi untuk mendapat kebahagiaan hidup yang kekal abadi. Itu benda dia kena faham. Itu sebab orang beriman, Nabi, para sahabat sabar. Lanyok, kena lanyok. Hak kena bunuh, hak kena naya. Jangan kata macam-macam hal kena. Kalau kita baca tu, kalau Allah sianya tak guna betul ni, semua macam-macam benda kita boleh kata betul. Tapi mereka mampu untuk bersabar kerana apa? Sebab tahu dah, faham dah, inilah dunia. Dunia. Itu sebab dunia ni bukan satu tempat untuk keadilan. Orang tanya, dunia ni tak adil. Memang dunia tak adil. Orang hak salah boleh jadi betul. Orang betul boleh jadi salah. Orang baik boleh masuk penjara. Nampak?
Kalau nak cerita keadilan, kalau lah kata dunia, sebab dunia ni bukan tempat adil. Tapi bukanlah bermakna kita tak kena berlaku adil. Tak, berlaku adil wajib. Allah Ta'ala perintah kita, kita mesti berlaku adil. Betul, itu perintah. Cuma nak bagi tahu hakikat dunia ni, sebab oleh kerana dunia ni Allah Ta'ala jadi dia bukan untuk kamu menentukan keadilan, ataupun orang itu akan mendapat keadilan yang hakiki di dunia. Tak, sebab keadilan yang sebenar, no, di sana. Maka kerana itulah orang beriman, maka mereka sanggup bersusah payah sikit daripada sudut. Bahkan kalau kita tengok, bukan sikit kesusahan dan kepayahan yang ditanggung, kerana mengenangkan apa tuan-tuan? Selepas ini ada satu lagi kehidupan di alam abadi, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kehidupan itu adalah satu kebahagiaan yang tidak ada kesedihan lagi. Maka itulah penawar bagi orang yang beriman. Maka begitulah juga kita ni, dalam kita nak bentuk diri kita, nak latih diri kita ni untuk taat kepada Allah Ta'ala, bukan satu benda yang mudah. Betul? Kalau mudah tuan-tuan, ramai dah orang dia. Tapi cerita dia memerlukan kepada kesungguhan. Tapi balik asas, balik kepada ilmu. Kita cari ilmu, supaya ilmu tu dapat memandu kita bagaimana nak harung hidup di atas muka bumi ni. Daripada sudut, daripada satu perkara yang kita tak biasa buat, nak buat kepada satu perkara yang baru, memanglah susah. Daripada sudut, contohlah kita ambil nak bangun tengah malam, tak pernah bangun, tiba-tiba nak bangun tengah malam, senang tak? Tambah hujan-hujan ke? Cabaran tak? Cabaran. Tapi asasnya balik pada ilmu. Kenapa kamu nak bangun tengah malam? Dia dengar kelebihan gini, kemudian lagi malam ni gini. Benda ilmu tadi main membakar semangat dia. Maka kesungguhan tadi kekuatan akan melorong dia untuk melakukan ketaatan. Itulah juga nanti apabila dia faham dengan sesuatu perkara, maka dia mampu untuk melaksanakan ketaatan itu pada semua perkara. Aspek kebaikan ni tuan-tuan, pada semua perkara. Itu sebab semua benda baik nama dia iman. Sebut apa dua nama kebaikan, maka dia berkait dengan iman. Walaupun benda tersebut nampak keduniaan, walaupun benda itu nampak keduniaan, maka kerana itulah orang yang beriman, dia tidak pernah memandang ringan kepada setiap kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil pada pandangan manusia. Kita pun begitu. Jangan dipandang remeh tentang sesuatu kebaikan ataupun satu kebajikan. Mana yang tersempat untuk kita lakukan dia. Walaupun dia kecil, walaupun dia halus. Kecil dan halus pada kita, tapi kita tak tahu bagaimana penilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita tak tahu apa amalan yang esok akan memberatkan timbangan amalan kita. Mungkin hari ini kita kata macam sembahyang kita ni tak boleh nak kira dah. Sebab sembahyang tu pekerjaan, satu tanggungjawab yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan ke atas kita. Kita tak buat, pasak. Kita yang teringat. Nampak? Sembahyang. Cuma kita harap, ya Allah, moga-moga kau terima sembahyang aku. Itu je. Kita minta kepada Allah Ta'ala, moga-moga kau terima amalan sembahyang aku. Tapi cerita nak bagi berat timbangan ni apa benda yang nak buat. Maka kerana itulah dalam satu hadis kursi kata Allah Ta'ala, tidak aku kasihi kepada seorang hamba-Ku itu, melainkan apabila hamba-Ku itu dia mengerjakan amal-amal yang bersifat nawafil, amal-amal yang bersifat sunat. Maka rupa-rupanya amal aku kan amalan sunat itu mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala pada kita. Maka itu sebab kita cari juga apa benda yang boleh kita buat daripada sudut amalan hak wajib, yang tu satu kewajipan, tapi dalam masa yang sama ialah mencari amalan-amalan sunat untuk dikerjakan. Moga-moga dengan amalan sunat yang kita lakukan ini, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kalaulah hari ini kita sembahyang hak wajib, itu wajib, ada lagi nama dia sembahyang sunat, maka mulalah berlatih untuk kita melakukan solat sunat. Solat sunat ni tuan-tuan nak kena latih. Itu sebab kita kata hari ni benda-benda apa pun tuan-tuan, semua nak kena latih. Mana ada benda yang tiba-tiba orang tu jadi pandai, ataupun tiba-tiba dia jadi rajin. Tak ada. Melainkan dia harung benda tersebut. Walaupun dari segi awal dia pun tak tahu, tapi oleh kerana dengan dia belajar, dia tahu tentang perkara tersebut, lalu dia laksanakan perkara tadi. Buat. Maka dengan ilmu tadi ajar kita pergi sembahyang jemaah. Siapa sembahyang jemaah ni? Tahu ganjarannya besar sembahyang jemaah kalau nak dibandingkan dengan sembahyang seorang. Dia faham kaedah tu. Maka ilmu tadi akan tolak dia untuk melakukan satu benda yang memang mendatangkan keuntungan pada dia. Keuntungan dia. Cuma untung tu dia tak nampak kat dunia, untung tu dia di akhirat.
Maka dalam masa yang sama lagi apa? Cuba untuk menghasilkan lagi amalan-amalan lain, menambahkan. Hidup kita ni makin lama, dah lama hidup ni, tapi pernah tak kita muhasabah, adakah makin lamanya hidup kita ni makin bertambah amal kita ataupun makin kurang? Itu yang paling takut. Patutnya makin kita lama hidup, patutnya makin banyak amalan kita, makin bertambah amalan kita. Bertambah amalan kita tu bukanlah sekaligus penambahbaikan. Apa benda yang kita nak buat, maka ada rangka. Itu sebab tuan-tuan, dalam setiap setiap buat kita atas dunia, kita tak ada masalah untuk kita membuat perancangan. Macam-macam kalau orang syarikat ada perancangan 5 tahun, 10 tahun pun ada perancangan. Dia nak memastikan bahawa kelangsungan syarikat itu akan berjalan. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga pun gitu juga. Anak nak ngaji, terpaksa buat tabungan, tabung hari awal lagi. Pandai kita berangka. Cuma kadang-kadang, kata para ulama, daripada sudut apabila kita nak menghadap Allah Ta'ala, kita jarang nak buat perancangan. Bahkan kadang kita tak pandang pun tentang perancangan. Itu di antara benda. Perancangan ni perancangan kita. Apa benda yang kita nak buat dalam agama ni? Apa benda yang kita nak tambah nilai daripada sudut ketaatan kita kepada Allah Ta'ala? Itu sebab bermula dengan benda-benda yang mudah untuk dilakukan. Apa benda yang tidak menjadi pemberat kepada kamu untuk kamu lakukan? Ini benda-benda ni. Untuk solat sunat, satu hal. Solat sunat. Lagi apa benda nak buat lagi sebelum ni? Mula daripada sudut puasa sunat. Antara benda. Lagi apa benda nak buat? Amalan-amalan lain, sedekah. Ini semua benda-benda yang kita sebut nampak dia macam aksesori. Tapi kata para ulama, silap gaya, hak aksesori ni esoklah yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itulah esok yang akan jadi pemberat kepada kita, pemberat timbangan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bagi faham pada kita tentang perang itu. Sebab kalau kita tengok dalam puasa, Nabi bagi kita jarak 60 hari. Itu sebab Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nampak simple, tapi cerita dia Nabi nak ajar pada kita. Kamu nak puasa kan? Ni aku ingatkan kamu masa 60 hari untuk buat persediaan sebelum masuk Ramadan. Bukan esok nak puasa baru tahu nak puasa dah kita. Macam esok nak puasa baru tahu dah 60 hari tempoh dia. Jadi 60 hari ni nak buat apa ni? Inilah masa untuk memperkemaskinikan kembali. Persiapan yang perlu kamu buat nak masuk dalam satu medan ibadah yang ibadah ni besar. Ibadah puasa ni bukan sebarangan ibadah. Dia bukan sebarangan ibadah. Macam orang kata tak makan tak minum, iyalah sahlah puasa. Tapi kita bukan nak puasa gitu. Sebab puasa ni tuan-tuan, dia ada satu benda yang Allah Ta'ala sebut. Kalau kita tengok dalam ibadah, setiap ibadah dia ada KPI dia. Dia ada penunjuk prestasi yang hendak dicapai. Dalam sembahyang, contoh Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni kalau kita buat betul-betul, sembahyang tu akan mampu cegah kita daripada melakukan perkara-perkara fahsyak dan munkar, perkara-perkara dosa dan maksiat. Sebetul-betul sembahyang. Maknanya sembahyang menjadi perisai. Itu kata para ulama. Andai kata sembahyang kita belum mampu untuk jadi perisai, maknanya sembahyang kita belum capai tahap tu. Tapi maknanya kena tetap kena sembahyang. Jangan pula kita tak sembahyang. Dah, sembahyang tetap kena sembahyang. Kamu kena cari jalan lagi. Macam mana nak capai tahap tu? Nampak? Dia ada, dia mesti sampai dia punya matlamat tu. Begitulah juga dalam puasa. Itu sebab bila sampai puasa kita biasa dengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala sebut, moga-moga dengan puasa itu la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan pelaksanaan yang kamu lakukan itu, kamu beroleh sifat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya puasa nak lahir sifat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kalau nak lahir sifat ketakwaan kepada Allah Ta'ala, cukup ke sekadar tak makan dan tak minum? Tak jadi kan? Nampak? Mesti ada benda lain. Mesti ada benda, amalan lain yang nak menjadikan puasa itu sehingga kita benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mesti ada. Maka kerana itu Nabi beri kepada kita tempoh 60 hari. 60 hari ini persediaan yang cukup supaya kamu faham apa benda yang kamu nak buat.
ataupun kamu melakukan persiapan, kamu daripada sudut mempercukupkan ilmu kamu, supaya nanti masuk saja Ramadan, kamu cukup persediaan dan kamu akan menggunakan sepenuhnya Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Terus saya kata nak balik yakin. Itu sebab kenapa? Macam mana orang, para sahabat Nabi dahulu merindui Ramadan. Kita hari ni nak muhasabah diri kita. Hari ni kita rindu tak Ramadan? Kita teringat korek. Tentu kan? Ni sedap ni puasa ni. Korek. Tak kisahlah nak makan. Cuma nak cerita, kita nak bagi faham merindui. Kenapa rindu? Sebab rindu ni tak boleh nak buat. Macam tuan-tuan rindu kat cucu. Dah lama tak balik PKP. Pasal apa tuan-tuan rindu? Ialah kerinduan. Tak boleh nak buat. Hasil daripada dirasai. Maka begitulah juga dengan Ramadan sebenarnya. Apabila kita faham tentang Ramadan dan kita tahu tentang kebesaran yang ada dalam Ramadan, maka sudah pasti kita akan sentiasa merindui Ramadan. Sudah pasti. Dah kita tahu begini Ramadan, macam ni Tuhan bagi, macam ni punya besar. Allahu Akbar. Agak-agak takkan tak rindu. Dah habis benda semua ada dalam Ramadan. Itu kata para sahabat, kalau boleh kami menginginkan bahawa seluruh bulan jadi Ramadan. Sahabat kata, kalau boleh semua 12 bulan tu jadi Ramadan. Tak bagi faham pasal apa? Merasai kebesaran tadi. Rasa hebatnya Ramadan yang Allah Ta'ala bagi. Itu sebab para salafus soleh terdahulu, berlalu saja Ramadan, timbul rasa sedih. Kita habis Ramadan seronok, nak raya. Kembali kefahaman tu. Pasal apa? Pasal daripada sudut kacamata melihat Ramadan. Itu sebab tempoh 60 hari ni ada baki lebih kurang dalam 20 hari, 28, 29 hari ni tuan-tuan, ni masa dia. Tak apalah masuk sikit. Ni pun kuliah lah, lepas ni panjang umur dah raya berjumpa lah tuan-tuan. Minggu dan tak ada pun. Kalau tu malam tarawih pertama, minggu ustaz. Ada lagi? Malam minggu. Jadi Tarawih pertama malam. Kalau ikut jadual ustaz lah. Tak ada lah. Tarawih. Tak apalah, kita masuk sikit untuk sama-sama kita muhasabah je sekadar untuk kita settingkan betul-betul daripada sudut apa yang disebut dengan bagaimana sesuatu ibadah itu memerlukan kepada perancangan. Yang pertama ni kita balik dengan kefahaman kita. Sebab balik tu dia penting pada ilmu. Sejauh mana dengan ilmu tadi membina keyakinan kepada kita melihat kelebihan-kelebihan pada satu benda. Itu sebab Ramadan tuan-tuan, walaupun itu sebab Nabi ajar pada kita, masuk saja Rejab, Nabi mula ajar daripada kita berdoa. Wahai Tuhan, berkati kami pada bulan Rejab, berkati kami pada bulan Syakban, dan sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Ini pun satu benda nak ajar pada kita. Kamu jangan beringat kamu boleh sampai Ramadan. Belum tentu. Ini pun walaupun 20 hari lagi ni tuan-tuan, kita belum tentu. Cuma kita doa pada Allah Ta'ala, Ya Allah, doa sungguh-sungguh ni, bukan doa main-main. Wahai Tuhan, panjangkan umur kami sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Tiba-tiba katakanlah kita doa gitu, tapi usaha tak ada, Tuhan panjang umur kita masuk Ramadan. Yang dia juga, apa budak-budak? Sedangkan doa Tuhan panjang umur dapat bertemu Ramadan. Maksudnya sepatutnya bila kita doa pada Tuhan, wahai Tuhan, panjangkan umur kami sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Bila Tuhan panjang umur kita dapat bertemu Ramadan, memang kita ambil semua. Itu sebab persiapan itu cukup. Kita faham apa benda yang kita nak buat. Sebab Ramadan ni satu bulan yang Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala berikan penawaran sebesar-besar penawaran maksimum. Habis dah. Tak ada bulan yang Allah Ta'ala tawar. Bahkan Ramadan ni satu-satu bulan yang Allah Ta'ala tawarkan hanya kepada umat Nabi SAW. Tidak ada kepada mana-mana umat lain. Allahu Akbar. Bayangkan. Sebab bila kita faham tu, target kita mesti ada dah tu. Malam ni, hari ni dah target dah ni. Ya Allah, doa Tuhan, wahai Tuhan, panjang umur biar aku dapat bertemu dengan malam yang kau janjikan tu. Malam Al-Qadr. Ada dah azam ni. Walaupun ni bulan Syakban, azam nak jumpa malam Al-Qadr. Dalam bulan Rejab adanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam bulan Syakban adanya nisfu Syakban. Dalam Ramadan adanya malam Al-Qadr. Setiap malam 3 bulan ni tuan-tuan, semua ada hari-hari kebesaran dia. Kerana itulah kalau kita lihat Allah Ta'ala berikan penawaran yang secara maksimum. Itu sebab disebut dalam hadis bahawa Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqaqun minan niran. Kata Nabi SAW, Ramadan ni dibahagi pada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah rahmat. Allah Ta'ala mencurahkan segala rahmatnya. Fasa yang pertama, 10 yang pertama.
10 yang kedua yang disebut sebagai pertengahan itu sebagai maghfirah, pengampunan daripada Allah Ta'ala. Wa akhiru, dan 10 yang terakhir ini adalah merupakan apa? Pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan tengok kat situ, nak beritahu besar tak besar, maksimum Tuhan tahu. Kamu buat tiga-tiga peringkat ni, buat betul-betul mengharapkan redha Allah Ta'ala, kamu akan dapat semua. Pertama, Tuhan rahmat kamu. Yang kedua, Tuhan mengampunkan kamu. Dah bila Tuhan mengampunkan kamu, Tuhan akan melepaskan kamu daripada azab Allah Ta'ala. Habis ya? Tu je tuan. Kita hidup atas muka bumi ni, nak selamat daripada tu azab Allah Ta'ala. Hari ni yang kita nak taat, hari ni kita buat semua benda apa yang Allah Ta'ala perintah pasal apa? Takut sisa Allah Ta'ala. Azab Allah Ta'ala tu yang kita tak tanggung. Lepas Allah Ta'ala beri jaminan lepas, tak ada apa nak takut tuan. Dah Tuhan kata lepas, apa benda nak takut? Hak selama ni hak kita risau, hak yang terketul-ketul ni tuan-tuan, hak tak boleh nak fikir ni, yang ketul azab Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berikan semua kelebihan tersebut di dalam Ramadan. Ya? Jadi itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni antara benda yang kita sentiasa masa-masa yang masih ada tuan-tuan, baca perbanyakkan tentang kelebihan Ramadan, amalan-amalan yang nak dilakukan dalam bulan Ramadan, dah boleh mula berkira-kira nak buat. Latihlah sikit-sikit demi sikit, selain daripada amalan-amalan yang ada dalam Ramadan seperti tarawih, itu sudah pasti. Amalan-amalan lain daripada sudut membaca tilawatul Quran, ni bolehlah kira-kira. Tahun lepas sekali, tahun ni agak-agak nak baca dah, try lah 2 kali, okey lah, azam lah. Ni tak ada apa-apa, janjilah sekali, tak ada tak nak try upgrade sikit kan. Sebab dah ada orang susun. Kalau baca 4 muka surat 5 waktu, habislah sebulan sekali khatam. Kalau 8 kali pada setiap waktu, ada 5 waktu, maka boleh dapat 2 kali. Betul, ni benda-benda yang dibuat perkiraan. Quran ada lebih surat, maknanya kita dah boleh berkira agak-agak sempat berapa minit dah baca. Ni dah boleh faham, dah boleh ada berkira. Sebab semua ni kita kena faham. Kita rancang ni tuan-tuan, ni tak sia-sia. Allah Ta'ala tulis dah. Sebab dia kebaikan. Itu sebab kenapa kita tak nak rancang. Kenapa tak nak buat gini? Quran kalau boleh kita nak baca 8 muka surat, 8 line, 8 sofa, 8 muka surat setiap waktu. Waktu ada 5, 8 kali 5 40, tempat khatam 2 kali bulan Ramadan. Jadi untuk bahasa mudah nak bagi faham pada kita tentang perancangan tersebut. Dan benda yang paling penting tuan-tuan rahmati Allah sekalian adalah dengan memahami bahawa setiap amalan yang Allah Ta'ala berikan ataupun Allah Ta'ala jadikan di dalam Ramadan itu, maka Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahalanya. Yang tu yang besar. Bulan lain tuan-tuan buat banyak tu, yang tu Tuhan bagi. Tapi bulan Ramadan kita buat amalan yang sama pada bulan lain, tapi amalannya Tuhan bagi berganda-ganda. Sehinggalah kata Nabi SAW, kullu amala ibnu Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam satu hadis kursi kata Allah Ta'ala, setiap amal anak Adam ni ada habuan dia masing-masing. Allah Ta'ala tetaplah, kamu datang sembahyang jemaah 27 setiap tu, kita baca hadis. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Pahalanya sebanyak 27 tadi. Allah Ta'ala sebut 27, betul? Jelas. Kamu buat amalan sekian, dapat habuan sekian. Banyak disebut tentang pahala-pahala dulu. Tapi kata Allah, kata Nabi dalam satu hadis kursi, setiap amal anak Adam ni ada habuan dia masing-masing. Maknanya ada ganjaran yang aku dah berilah. Kata Allah Ta'ala, illa sawm, melainkan puasa. Semua amalan-amalan lain malaikat boleh tulis. Kamu buat ni mat, ni pahala kamu. Betul semua cukup semua, okey dapat pahala sekian. Malaikat tulis. Satu-satu. Illa sawm, melainkan puasa. Rupa-rupanya puasa ni tuan-tuan, malaikat tak boleh nak tulis pahala. Sebab kata Allah Ta'ala, melainkan puasa. Fa innahu li, kerana sesungguhnya dia daripada aku, perintah aku daripada aku, wa ana ajzi bih. Kata Allah Ta'ala, aku yang bagi pahala. Nampak? Amalan lain malaikat kita buat sekian-sekian, malaikat tulis ada nilai pahala. Tapi rupa-rupanya puasa, bila kita puasa tuan-tuan, malaikat tak boleh nak tulis amat pahala puasa kita, melainkan Allah Ta'ala yang bagi. Wa ana ajzi bih, aku yang bagi pahala. Nak tunjuk pada kita bahawa besar benar amalan puasa. Tinggi benar amalan puasa ni, bukan main-main. Jadi kerana itulah
Puasa ni dia nak capai kepada tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak capai kepada sifat ketakwaan. Itu sebab kalau kita tengok sikit puasa ni tuan-tuan, untuk sama-sama kita muhasabah, puasa ni sebagaimana yang kita sambut baru ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Betul, Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang paling agung dalam sejarah alam dunia ni. Bukan kepada umat Nabi lah. Peristiwa agung pada alam ni. Sebab tak pernah berlaku pada mana-mana manusia melainkan kepada Nabi kita, Nabi SAW. Ni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj ni adalah peristiwa yang Allah Ta'ala ngajar kita untuk meyakini tentang kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala. Bukan untuk kita fikir. Kalau fikir, saya tak boleh terima. Betul, mana boleh terima? Jalan 1,200 km semalam. Kalau hari ni lah tuan-tuan, jenuh kan? Sebab kalau orang kata, kalau lah hidup zaman tu agak-agak macam mana kita? Kalau orang kata tu, rugi kita ni tak hidup zaman Nabi. Kalau hidup zaman Nabi kan bagus. Sedap ayat tu. Betul, rugi kita tak hidup zaman Nabi. Andai kata kalau kita duduk sebaris dengan sahabat, memang rugi. Tapi lebih baik tak hidup zaman Nabi, takut-takut duduk belah Abu Jahal. Abu Jahal logik kan? Kes logik lah tu. Yang tak beriman tu kes ni logik saja. Logik tu. Sedangkan dalam agama ada lagi benda nama dia iman. Ada benda yang kamu takkan boleh fikir. Maka tu sebab disuruh kita meyakini iman, mengimani. Kita tak heran, memang daripada kecil dengar Isra' Mi'raj. Memang dari kecil, lahir-lahir surah Isra' Mi'raj. Tiap-tiap tahu Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, Isra'. Boleh hafal dah semua cerita Isra' Mi'raj. Cuma benda yang kita nak ambil dalam tu ialah keimanan tu, iman yakin kita dalam bab dalam meyakini setiap apa yang Allah Ta'ala perintah. Tu baru timbang kita. Kalau duduk pada saat tu tuan-tuan, saya pun tak banyak jawab. Yang kata tuan, saya pun tak banyak. Banyak. Zaman tu apa? Tak ada kereta, tak ada. Yang ada unta, kuda. Orang memang biasa pergi bulan-bulan je. Kalau naik unta hebat, kuda yang kuat. Paling kurang-kurang, paling laju 3-4 bulan. Tiba-tiba Nabi kata aku pergi semalam. Nampak? Sakit kan? Bukan senang ni. Cerita hak ni pun, atas tu lagi lah. Nak cerita naik pergi langit yang ketujuh tu lagi cerita hak. Ni cerita hak perjalanan darat ni. Cuma nak bagi faham pada kita, rupa-rupanya sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Allah Ta'ala mengajar pada kita simbolik yang perjalanan Nabi itu ialah merupakan bagaimana perjalanan seorang hamba menuju Allah Ta'ala. Sebab perjalanan Nabi ni ada 3 peringkat. Yang pertama daripada Masjid Aqsa nak pergi ke Masjid Haram, nak pergi ke Masjid Aqsa, dipanggil sebagai Isra'. Daripada Masjid Aqsa naik hingga langit yang ke-7, dipanggil Mi'raj. Daripada langit yang ke-7 naik kepada satu tempat yang nama Sidratul Muntaha yang paling tinggi. Habis lah. 3 peringkat. Rupa-rupanya 3 peringkat ni kata para ulama ialah simbolik kepada martabat agama. Daripada Mekah pergi Masjid Aqsa, namun dia martabat Islam. Pasal apa disebut Islam? Sebab Islam ni perlu pada hujah, Islam perlu pada bukti. Oleh kerana itu bila Nabi kata ke orang yang ada di Mekah, aku pergi ke Masjid Aqsa, maka ada di antara mereka yang menghendaki bukti. Wahai Nabi, kalau kau pergi, cuba kau cerita. Apa Nabi buat? Nabi buktikan. Bahkan kata Nabi, aku singgah pada satu kabilah, aku sempat minum susu bersama kabilah tersebut. Ada yang kata Nabi, kalau kau pergi betul, cuba kamu cerita. Pintu Masjid Aqsa tu ngadap belah mana? Utara, selatan ke apa semua? Nabi cerita semua. Sebab Islam memerlukan kepada hujah dan Islam memerlukan kepada penzahiran. Itu sebab bila kita baca dalam buku Islam, antasyhadu, kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Kamu sembahyang, kamu berpuasa, kamu zakat, mengeluarkan zakat, kamu mengerjakan haji. Kan nampak semua. Maka Islam memerlukan pada zahir. Dah kamu kata Islam, zahir. Kalau Islam tu, kenalah sembahyang. Nampak? Daripada Masjid Aqsa, naik hingga langit yang ke-7. Dipanggil sebagai martabat iman. Sebab apa? Sebab tak ada orang tanya Nabi apa yang kau buat kat atas, melainkan Nabi yang tolong cerita apa yang Nabi tengok dan Nabi lalui sepanjang perjalanan daripada Masjid Aqsa hingga naik langit yang ke-7. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim, tengok nikmat dalam syurga, tengok nikmat azab dalam neraka. Semua tu Nabi cerita. Sebab peringkat iman tidak memerlukan kepada hujah, iman tak perlu pada bukti, tapi iman hanya disuruh untuk meyakini, suruh terima. Iman kena terima. Tak payah tanya banyak-banyak. Meyakini perkhabaran tersebut.
Nampak? Dan daripada langit yang ketujuh naik hingga langit yang naik langit daripada langit yang ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha dipanggil sebagai martabat ihsan. Dalam agama ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan apa makna ihsan? Ihsan ialah an ta'budallah. Kamu beribadah kepada Allah Taala ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah Taala. Fa in lam takun tara, tetapi kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin dan percaya sesungguhnya dia melihat kamu. Maknanya kita ibadah Allah Taala seolah-olah kita nampak Allah Taala. Ka'annaka, seolah-olah. Ibadah yang macam mana tu? Mesti ibadah yang tertinggi. Maka dalam memahami tiga ni, sebab Imam Ghazali dia buat pemahaman jelas. Sebab semua ibadah dalam yang kita lakukan ni dia bergantung kepada peringkat ni. So Imam Ghazali buat contoh yang paling mudah, ibadah dalam bab puasa. Kata Imam Ghazali, puasa ni terbahagi kepada 3 peringkat. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kalau kita nak faham dulu dah, kalau bahasa ni payah, puasa pada peringkat Islam, puasa pada peringkat iman dan puasa pada peringkat ihsan. Apa pula macam-macam hal usah puasa ni? Puasa memang puasa, semua puasa. Tapi ada nilai perbezaan. Apa makna puasa awam ataupun puasa pada peringkat Islam? Ialah sebagaimana yang disebut oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Betapa ramai mereka yang berpuasa tetapi mereka tidak memperolehi apa-apa melainkan mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Ni puasa hak paling rendah kali. Puasa puasa mereka sah tak? Sah puasa. Tapi rugi ke tak? Rugi ya. Kita puasa ni bukan sekadar nak lapar dahaga. Kita puasa ni kerana taat kepada Allah. Moga-moga ada juga saham kita esok hak boleh timbang tu. Tiba-tiba puasa dapat lapar dan dahaga. Oi, rugi. Tak ada. Itu semua tak ada. Kan? Puasa tu je peringkat dia. Puasa pada peringkat khawas ialah mereka bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Akan tetapi mereka juga menahan anggota zahir mereka juga turut berpuasa. Menahan anggota zahir mereka juga turut berpuasa. Dan juga daripada sudut perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Beza tak? Beza. Sebab tadi dia puasa lapar dengan makan, jangan minum hal lain semua dibuat pada tu. Puasa-puasa, ngumpat gok, ngumpat boleh tahan. Puasa ngumpat, betul. Kalau kita ngumpat dalam puasa kita sah, betul. Tapi batal pahala puasa. Tak kena qada. Sebab kita kena faham dua. Ada dua. Satu perkara yang membatalkan puasa, satu perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau batal puasa tu perlu diqadakan balik, ganti balik puasa tu. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Hak dia dengan jiwa lah. Makan dengan sengaja, gila, muntah dengan sengaja, apa semua tu. Maka tu batal puasa. Hak tu kena qada balik. Nampak? Batal pahala puasa tu sah. Tapi puasa tu tak ada pahala. Puasa tu tak kena qada. Tu sebab kita pernah baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia ngajar bab puasa, anak murid dia habis ngaji, anak murid dia tanya, wahai guru, boleh tak cerita pada kami balik apakah perkara yang membatalkan puasa? Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, batal puasa di sisi kamu ke di sisi aku? Guru tanya balik, kamu nak tahu batal puasa kat kamu ke kat aku? Anak murid dia pun tanya, beza batal puasa aku dengan guru. Maka kata guru dia, ada pun batalnya puasa di sisi kamu. Bila kamu buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka batal puasa kamu. Macam dia makan ngaji ke muntah apa semua tadi, di situ tu, batal puasa. Tapi ada pun batalnya puasa di sisi aku. Fa idza ghufiltu faqtir. Ada pun batalnya puasa di sisi aku ialah apabila terlalainya aku daripada ingat Allah, maka batal puasa aku. Oi, kalau kita hari ni tuan pakai 30 hari pakai lebuh lah. Lalai ingat Tuhan batal puasa. Oi. Jenuh kita tuan, jenuh qada. Memang buka lah kitab mana pun kita takkan jumpa antara perkara yang membatalkan puasa apabila lalai ingat Allah Taala. Memang tak ada dalam kitab fiqh, tak ada. Ni cuma cerita ketinggian pemahaman seseorang itu apabila dekat dengan Allah Taala. Menceritakan pada kita maknanya Imam Ahmad ni apa? Dia tak pernah lalai daripada ingat Allah Taala. Tu pun cerita banding. Kita nak buat banding dengan orang hebat lah. Jangan banding dengan orang hak bawah pada kita. Dia nak banding orang hak bawah dia, menang ke dia? Jadi aku pergi sembahyang, dia langsung tak sembahyang. Dia banding dengan orang tak pergi sembahyang dengan dia. Memang menang ke dia?
Banding dengan orang hak 5 waktu, baru boleh banding. Jangan banding dengan orang hak bawah yang menang kamu. Dalam ibadah, kita kena banding orang hak lebih tinggi pada kita, supaya ada semangat kita nak bersaing. Jadi, nak sebut. Jadi kata yang kedua tadi nak cerita pada kita, ada kelebihan dia. Sebab dia anggota zahir dia juga turut berpuasa. Mata puasa, lidah puasa. Mana lidah puasa ni apa? Lidah tak mengumpat, dia puasa. Lidah dia tahan daripada mengumpat. Mata tak pandang pada benda yang tak boleh. Sebab mata tu istilahkan sebagai puasa. Dan puasa khawasul khawas, puasa orang yang lebih khusus daripada khusus. Bukan sekadar tak makan dan tak minum, bukan sekadar memelihara anggota zahir daripada memelihara anggota zahir juga turut berpuasa. Dan bukan sekadar menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, akan tetapi hatinya juga turut berpuasa. Maksud hati puasa ni apa tuan-tuan? Hati ni lintas benda tak baik pun tak ada dalam puasa. Kita kadang puasa-puasa tapi geram ke bini lah, apa dah. Contoh geram tu ada lagi lah. Puasa ni geram ke anak lah. Ialah benda-benda memang mulut tak keluar, tapi dalam hati dia ada. Geram tadi tambah puasa saya lapar lah lagi geram. Cerita geram. Tapi dari sisi yang khawasul khawas, lintas hak buruk pun tak ada. La ilaha illallah. Rupa-rupa yang macam tu nama puasa ni. Baru kita tahu. Jadi nak cerita pada kita tingkatan tadi. Jadi begitulah juga pada seluruh amal lain. Dia bergantung pada tingkatan tadi. Sebab lagi tinggi seseorang itu di sisi Allah Ta'ala, maka lagi luas pandangan dia terhadap agama. Dan dia dapat melihat tentang dan merasai kemanisan agama itu. Contoh, orang duduk tingkat satu dengan orang duduk tingkat 2. Sama ke beza? Mesti beza. Beza pandangan dia. Orang hak tingkat 2, pemandangan dia lebih jauh daripada orang tingkat 1. Itu baru tingkat 2. Bayangkan orang duduk tingkat 3. Pemandangan dia, penglihatan dia lebih jauh daripada orang tingkat 2 dan tingkat 1. Maka begitulah pemahaman dalam agama tadi. Jadi maknanya seseorang hamba tu, dia nak pergi ke Tuhan, dia mesti lalu 3 jalan ni. Dalam Islam, beriman sampai kepada tahap ihsan. Maknanya setinggi-tinggi pengabdian hamba itu kepada Allah Ta'ala ialah martabat ihsan. Maknanya nak sampai dia mesti lalu jalan kesungguhan dia tadi sehingga dia dapat tahap yang tertinggi. Macam tadilah kita cerita Imam Ahmad bin Hanbal tadi, kenapa dia boleh cakap kalau aku lalai, nescaya terbatal puasa aku, sebab dia sampai pada tahap tu. Kita tak sampai tahap tu. Kita tak sampai pun tahap tu. Kita kalau tak makan tak minum, yang bagus dah puasa tu. Dia kalau hebat dah boleh puasa tu. Jadi nak bagi faham, ibadahnya begitu. Itu sebab kenapa mereka boleh sembahyang diri ni lama. Sebab tahap sembahyang mereka dah sampai tahap tu. Tak ada apa dah, sembahyang tu sedap dah terima. Sembahyang tu sedap daripada segala-galanya. Dah duduk di kandang tu. Jadi itu sebab kita duduk dalam ilmu, kita pergi dalam ilmu tujuan dia, nak cari jalan, nak naik, biar kita nak sampai tahap tu. Jalan tu Tuhan tak pernah tutup. Tuhan tak kata demo je dapat, kamu tak ada dah. Allah Ta'ala tak pernah tutup. Selagi hidup, kamu usaha sungguh-sungguh, ada guru yang membimbing kamu, nescaya kamu akan sampai di jalan tersebut. Bukan kata kita cerita ni cerita seronok, ni tak ada orang dulu dah. Cerita pintunya Allah Ta'ala tak akan tutup selagi kita hidup. Selagi mana kita hidup, kita ada peluang nak capai tahap tu. Cuma Allah Ta'ala akan nilai di mana kesungguhan kamu nak cari jalan, nak pergi tahap tu. Memanglah kalau kita kata macam dunia, nak naik macam dunia, kita nak naik pangkat terus jadi apa? Jadi hak paling tinggi. Senang. Susah. Udah masuk pressure, tunggu bertahun, naik satu lagi, naik satu pangkat. Ini kan jalan kita nak kata Allah Ta'ala. Maka jalan itu lagi banyaklah dugaan dia. Maka kerana itulah dengan ilmu saja yang boleh membimbing kita kepada perkara tadi. Kita nak cerita pemahaman supaya kali ini bila kita puasa, biarlah puasa kita itu benar-benar dapat membawa dan membentuk diri kita dan mendidik nafsu kita, supaya keluarnya kita dalam Ramadan nanti, keluar kita dalam Ramadan ni tuan-tuan, kita membawa roh dan semangat Ramadan itu. Itu yang kita nak. Maknanya Ramadan itu melekat dengan kita. Itu di antara, kalau itu sebab kata para ulama, puasa ni bukan, walaupun di antara hikmah disebut puasa ni, antara salah satu hikmah ialah kerana nak merasai kesusahan dan kepayahan orang miskin. Betul ada kadang orang sebut kan? Betul lah boleh, tapi tak baru betul. Sebab orang miskin pun kena puasa. Orang miskin kena puasa. Dia miskin, itu kategori miskin, tapi bila sampai perintah bulan puasa, dia kena puasa. Nampak? Jadi kat orang miskin apa hikmahnya?
kami juga nak jawab kan. Dia tu kita nak bagi faham pada kita. Bukan itu maksud utama. Memang boleh kita gunakannya sebagai hikmah. Sebab kita puasa sebab nak merasai kesusahan dan kepayahan orang susah dan orang miskin. Bolehlah nak guna. Tapi tak bawa betul lah. Kalau kena kat orang miskin kata, habis ke kami apa hikmah? Kami dah lama dah susah. Dah kena puasa lagi. Sebab orang miskin pun kena puasa. Cuma tu nak cerita pada kita sebenarnya matlamat puasa nak pergi apa? Nak bentuk sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bentuk jati diri supaya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat ketakwaan ni satu sifat yang Allah Taala puji. Dalam Quran Allah Taala sebut sifat takwa ni lebih daripada 100 tempat Allah Taala ulang perkataan ketakwaan. Tak tunjukkan sifat takwa ni. Dapat ketakwaan maka Allah Taala jamin syurga. Allah Taala sebut ketakwaan ni Allah Taala jamin bagi ni syurga. Jadi kali itulah sifat takwa ni satu sifat yang mahal. Satu sifat yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang duduk dalam kategori ketakwaan ini, maka Allah Ta'ala akan ganjarkan iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita akan tengok sikit lagi perbincangan ke dalam muka surat 50 tu. Nanti penyokong dijumpa pada perbincangan yang akan datang tentang ayat. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita daripada sudut supaya kita dapat mampu untuk melakukan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan. Dan moga-moga dengan pertemuan Ramadan kali ini Allah Taala bimbing kita, Allah Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mempergandakan lagi amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Jadi sebelum saya berhenti, ada apa-apa soalan? Ya, kita. Macam saya ni lah, contoh saya sendiri. Katalah masuk bulan Ramadan ni, Ustaz. Permulaan Ramadan tu dia rasa macam bersemangat lah sikit. Dalam bapa ibadat ni pun, tapi dalam pertengahan dia ada longgar sikit. Jadi adakah itu tak menambahkan ibadat dalam bulan puasa? Kemudian soalan yang kedua tu, Ustaz, macam Ustaz sekarang ni lah, yang kalau mereka berdebat dalam bentuk nak cari fakta, ada mereka duduk dalam Islam atau beriman juga? Kalau kita tengok dalam perbincangan dia, contohnya contoh kata tahlil contoh. Okey, dia pun berdebat lah, dia pun fakta, dia hadis semua. Masa dia pun berdebat tu, ada mereka orang Islam ataupun orang beriman? Masa mereka tak duduk pada yakin tadi. Kalau kita mahu, bukan semua tu, bukan kata dia, kita semua tu awal semangat nak berhenti tu, jam jalan terawih jam boleh terawih lah kan. Ni lagi ya, tara hak duduk pun penuh, ni tambah jarakan lagi penuh sebab jarak kan. Dia memang cerita ni kata guru saya macam ni, sesuatu benda bila kita hendak Allah Ta'ala bagi pada kita, satu benda kita hendak, maka dia tidak ada cabaran tu. Waktu kita hendak susah pun kita buat tu. Tuan-tuan tak apa, orang kata susah, tak ada, aku tak agak, tak boleh. Orang pergi lah pengai, mabuk lah, tak ada, aku pergi mabuk, aku nak pergi juga. Dia nak pergi sebab dia hendak. Nampak dia hendak satu benda. Maka pada peringkat orang ni, pada permulaan dia tak ada cabaran sebab dia hendak. Nampak? Mana-mana ni konteks dia pada semua perbuatan kita, bukan ada puasa je. Semua amalan. Itu sebab contoh, kalau tuan-tuan nak buat satu benda, tuan-tuan nak buat semua semangat dan banyak, tuan-tuan boleh buat. Tapi ada certain nanti sampai tengah, ada timbul satu perasaan, sama ada malas, tak larat, ataupun apa-apa juga halangan. Yang ni, itu sebab kita ngaji dalam mutasawuf. Sebab benda ni nak kenal pasti ni, supaya jangan kalah dekat sini. Rupa-rupanya, tuan-tuan, kata guru saya, ibarat dia begini. Waktu mula kita hendak, memang kita boleh berjalan. Susah pun kita haruk. Apa dia boleh? Kan kadang-kadang ada orang kata, jauh dia datang haji. Tanya dia, jauh haji? Allah apalah sangat Ustaz, takat minyak RM40. Dulu lalai banyak dah. Ni lah masa dah. Semangat tau. Dia semangat kan. Tengok 2-3 bulan lebih. Bukan lebih pun lah. Nak cerita lah, dia akan kalah. Sebab dia betul, benda mula. Syaitan ni dia pandai. Orang jenis ni dia takkan kacau kan. Ikut orang buat. Tapi aku tunggu tengah dia, aku tunggu. Maka sebab bila kita buat ibadah ni, satu benda yang mula-mula tu tak ada cabaran, itu kena beringat sentiasa supaya macam mana nak kekalkan dia punya momentum tu. Sebab pasti akan jumpa.
Mesti akan jumpa. Mana dia tuan jalan ni, ulama dulu dah terang lah pada kita. Mana ada orang boleh straight sampai? Tak ada. Dia mesti kat tengah ada blok dia. Itu sebab bila kita nak buat satu ibadah, sampai ada orang awal-awal saya dah halang lah. Ini memang hanya tu ya. Awal-awal dia kalah. Ada jenis manusia, di awal dia tak ada hujan. Tapi kat mana hujan dia dekat tengah. Kata guru saya, tengah tu ibarat satu ibadah amal yang kita nak buat, ibarat kita nak naik satu bukit. Naik. Sampai tengah, ada satu benda yang akan halang kita. Tadi ya, mula rasa malas, mula rasa macam tak ada semangat. Ni macam-macam benda datang. Tangtu lah masalah, tangi lah orang datang. Macam-macam hal ada. Hak dulu pun ada, tapi boleh habung sebab tak. Maka kata guru saya, rupa-rupanya di saat kamu nak rasa malas tu, di saat itu kamu perlu bersungguh-sungguh. Berkejar dia, lanyak dia pergi. Sebab ketika itu dia mula nak menjadi darah daging dalam kehidupan. Tapi kalau kamu tak tekan dia, kamu akan jatuh bawah balik. Kat situ nak cerita mujahadah. Orang cerita mujahadah bukan cerita awal. Cerita nak tengah jalan. Awal memanglah boleh. Kamu nak cerita awal memang kamu dapat lah. Apa masalah? Memang kamu tak ada halangan. Tapi kat tengah tu mesti ada. Mesti ada. Itu sebab ilmu tasawuf dia cerita pada kita halangan ni. Supaya jangan kalah kat sini. Tapi ramai manusia akan kalah kat sini. Dia akan kalah kat sini. Maknanya bila kalah apa? Dia akan turun bawah balik. Tapi kalau dia kalah kat sini nak turun bawah balik, dia nak bangun tu pula satu hal ni. Allah Akbar. Itu yang kita rasa minta kekuatan pada Allah Ta'ala. Di saat kita rasa sedap dah boleh berjalan tu, jangan balik. Kadang-kadang kita kali seronok lah semayang. Dia biasa benda baru rasa kan. Kan orang selalu kalau contoh kalau orang Mekah punya seronok dah pergi Mekah, dia pun dah rasa. Tapi bila dia sampai satu tahap dia nak ni, waktu tu dia yang tahu bagaimana susahnya dia nak pergi haram. Itu juga amalan tuan-tuan buat satu amalan sunat sehingga tuan-tuan nak boleh jadi di darah lagi. Ingat senang. Sehingga tuan-tuan kalau tak buat rasa tak boleh lah. Rasa tak selesa hidup. Sementara tuan-tuan nak boleh jadi macam tu. Berapa lama tuan-tuan buat? Lama. Dia akan datang. Perasaan tu adalah perasaan antara halangan-halangan. Itu sebenarnya benda biasa. Tapi bukanlah makna biasa tu kita tak apa relax dah. Biasa yang sepatutnya kita alert. Beringat. Ya Allah, di saat malam ni macam mana nak buat? Lepas tu kita buat satu benda macam mana yang boleh menolak kita supaya jangan duduk dalam lekuk tu. Sebab kita takut lekuk tu kita akan ke bawah. Sebolehnya kita nak ke atas. Nak ke atas lagi. Jadi itu adalah proses biasa dalam perjalanan kita nak hadap diri kepada Allah Ta'ala. Bukan kata seorang, semua orang akan rasa. Cuma kita ni dalam situasi yang berbeza. Ada time dia. Bila Tuhan nak uji kita, ada tempat dia. Tempat. Dia ada, mesti ada. Dia takkan ada melainkan Nabi. Selain daripada Nabi, dia akan harum benda. Soalan yang kedua daripada sudut pendekatan agama. Contoh yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab hari ni kita medium untuk kita dengar benda agama ni banyak. Cuma daripada sudut apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, satu benda je. Saya tahu daripada sudut apabila kita ni bila nak berjinak dengan agama, sebolehnya kita nak dengar benda yang banyak berkaitan dengan agama tu. Itu antara benda yang kita nantikan. Bagus. Bila sebut tambah ceramah agama, semua nak buka ceramah agama. Tapi antara benda yang paling penting ialah apabila tuan-tuan nak pilih sesuatu perkara ataupun tajuk daripada sudut agama yang tuan-tuan nak dengar, ialah tuan-tuan cari orang-orang yang kurang kontroversi ataupun yang tak ada kontroversi senang. Itu bahasa mudah. Maksud kontroversi ni apa tuan-tuan? Yang biasa kita dengar, kalau orang tahu yang kalau dia ni debat, mesti dia nak kena jawab. Jadi dia sebab peringkat kita bukan peringkat tu. Kita tak nak benda yang kita dengar tu dia menyerabutkan kepala dan menyenakkan perasaan kita. Sebab kita baru nak ibadah. Nampak? Cuma benda yang paling baik agama ni satu benda je. Andai kata nak dengar sekalipun, pergi balik dekat mana-mana orang yang faham dengan agama, tasihkan balik. Saya ada dengar ceramah ni Ustaz. Betul ke tak? Tasihkan balik, membenarkan. Sebab agama ni cara ilmu ni lah dengan talaki. Bukan dengar melalui YouTube. Boleh dengar sekadar pertambahan, tapi ilmu tu perlu dibenarkan. Kita tak boleh hanya ambil ilmu, dengar daripada YouTube je. Tak pernah tanya pun tuku, tak pernah ngaji pun surah, tak pernah pergi main ilmu apa, buka YouTube, dengar kuliah. Pandai, tak boleh. Tak boleh. Walaupun ceramah tu betul, tapi takut kita salah faham. Tara duduk depan bukan tak faham, kan bahagia dulu. Boleh faham? Tak boleh? Itu agama ni, ilmu ni secara bertalaki, berdepan, secara berguru.
Cuma hari ini kita boleh guna media itu sebagai orang kata apa, daripada sudut pertambahan ilmu ataupun daripada sudut kita nak dengar. Tak apa, lepas ni aku pergi nasihat. Itu cara dia. Cuma kalau bolehnya sebaiknya jangan banyak mendengar perdebatan-perdebatan tentang agama. Jangan dengar banyak. Sebab kita bukan duduk dalam bidang tu. Kita hanya orang yang mula baru nak berjalan daripada sudut nak menjinakkan diri kita, bahkan nak daripada sudut nak, dan bahasa mudah, nak bermula. Maknanya kita cari benda yang keperluan untuk kita. Contoh, kalau kita kata hari ni aku baru nak memperbaiki sembahyang, nak bagi sembahyang comel, cari benda yang tentang sembahyang. Jangan pergi dengar bab-bab ni. Memang benda kita boleh dengar, tapi cerita dia tentang tu saya kata nanti dalam baca dalam bab awal tu. Benda yang kita dengar ni, ada benda yang jadi penawar, ada benda yang jadi racun. Itu masalah dia. Lepas tu dia jadi seragu lah. Semalam aku dengar ceramah ni, ustaz ni kata gini, hari ni ustaz ni kata gini. Lama-lama setan mana? Tak payah lah. Juga. Lebur. Nampak? Setan ni dia. Nampak? Masuk agama pening daripada kamu. Kau dengar ni, kau kata ni, kau dengar ni dah nak udah. Pergi main. Setan ni dia. Jadi kalau kita dah bahasa mudahnya dah ada daripada sudut basic asal dari sudut. Selepas tu kalau kita nak dengar daripada sudut untuk sekadar ilmu, okey lah. Cuma kita tak nak di mula-mula kita berjalan baru mula-mula jinak macam-macam benda. Dengar semua kepala. Kita pun dengar kan. Kita lah kadang-kadang apa benda ni betul mana satu betul. Dia pening tu. Dia akan jadi kan. Pening lah. Setan kocok lah. Kalau pening baik kamu tak payah kan. Dia masuk buah tu habis lebur. Tu kata contoh tu bukan kata-kata walaupun nampak kita sembang dalam bentuk lawak, tapi itulah realiti. Itu yang anda kan. Kita dah baru dah ni dengar benda macam-macam hal pula. Serabut juga. Serabut, memang serabut. Jangan kata tuan-tuan. Saya pun masa mudanya, saya melainkan apabila orang tanya saya tentang sesuatu, tapi saya tak dengar, saya terpaksa dengar untuk tahu apa nak dia. Tu pun saya tak berani nak ukur sebab benda video tuan-tuan. Orang boleh kerat, orang boleh potong macam-macam hal. Jadi maksud saya mencari apa daripada sudut yang benar menjadi keperluan kepada saya. Itu benda yang penting ni kan. Kita apa yang kurang? Kita bukan kurang masalah debat. Memang kita tak nak pun debat tu. Kita nak pastikan apa yang aku amalkan ni betul. Maka carilah. Bahasa mudahnya, contoh dalam bab ini bahasa mudah tuan-tuan. Ambil yang mufti-mufti kan. Nak bahasa mudah. Mufti wilayah, benda-benda ulama-ulama guru biasa yang ada berceritakan tentang apa baba sepanjang. Tuan-tuan tengok. Yang tu memang ilmu sungguh. Cuma larat tak larat kita nak dengar. Itu dia kupas daripada A sampai Z. Kalau ilmu tu daripada mula sampai habis, baru nak kita ilmu. Tapi kalau kita pergi buka benda-benda yang memang ni bantah, orang sekarang pandai pula dia buat video. Buh orang ni, dia buh orang ni. Orang ni habis dia buh orang ni. Lagu kan bila. Jadi betul lah dari sudut ilmu adalah benda yang kita nak cari kebenaran. Tapi dari nisbah kita bukan orang yang duduk dalam dalam. Kita bukan lagi dalam bahasa mudah. Bahkan sebenarnya perdebatan pada perkara-perkara yang kecil ni bukan satu benda yang orang kata apa yang dituntut oleh agama. Debat bab dalil, contoh tadi bab dalil. Apa masalah dalil? Tak ada apa masalah. Benda yang kecil. Kamu tak nak buat sudah. Jangan kata orang yang buat salah. Betul, daripada sudut kita hanya nak sudut besar, kita nak cari dah juga dia punya dipati, nak cari, pergi cari mana-mana orang rujuk untuk minta dalil. Daripada sudut supaya nak tenang dia. Itu betul. Kalau benda tu kita buat hari ni orang kata salah, pergi cari mana guru saya ni nak dapat sebagai penenang dia. Betul, kita pun hendak satu dalil supaya biar kita amal, kita rasa tenang. Betul. Jadi tak ada nanti kita amal orang kata, kamu ni apa? Mat sesat. Apa ngajar ni? Sudah kita tak ada ilmu. Memang kita akan rasa goyang. Maka cara dia balik kemas kini kita dengan ilmu tadi. Sebab kita balik pada kita supaya dengan ilmu yang ada ni tuan-tuan, bila orang serogak kita tak goyang. Bahasa mudah. Serogak tak goyang. Maknanya kamu nak kata aku salah, aku tak getah mana pun sebab aku tahu apa yang aku amal ni adalah benda yang benar. Allah A'lam. Jadi kita mulai ta'awuzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafiyan wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين. اللهم احفظ بلادنا من الغلاء والوباء والبلاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. Apa yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang dari Tuhan dan kurang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.